Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, maka pada kita ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Tidak lain di dalam kita mencari tadi, kita mentuluskan hati kita, mengikhlaskan tanggungjawab kita, kita menunaikan ini kerana Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pencipta, mengetahui kemampuan manusia. Setiap apa yang disyariatkan bukan penzaliman kepada manusia, tetapi dia adalah merupakan satu cara untuk menguji ketaatan manusia. Adakah kita menjadi seorang hamba yang taat atau seorang hamba yang ingkar kepada peraturan larangan Allah Subhanahu wa taala? Balik pada prinsip, tidak Allah mensyariatkan sesuatu perintah atau larangan kepada kita kerana Allah Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha mengetahui, yang mempunyai ilmunya. La yukallifullahu nafsan la wus'aha. Tidak Allah fardukan kepada kita apa syariat sekalipun, kecuali manusia itu dalam ruang lingkup mampu melaksanakannya. Jadi sudah pastilah saya kata, kita sebagai seorang hamba, di dalam kita menyambut Ramadan ini, kita mempersiapkan dengan niat, bermula dengan niat. Itu yang kata Nabi, innamal a'ma binniyat. Setiap amalan bermula dengan niat. Yang ketiga, sudah pasti kita zahirkan perasaan kita. Itu sebab kalau kita tanya saudara Asyahir, kalau kita tanya bagaimana orang Arab sambut Ramadan, dia jumpa aja dia pun kata Ramadan Karim, Ramadan Karim. Apa? Ibarat kalau orang kita ni apa? Selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan. Maka orang Arab, biasa dalam orang Arab, bila kata Ramadan Karim, apa saya biasa dia jawab? Allahu Akram. Allah lebih mulia. Walaupun bulan Ramadan itu mulia, tetapi Allah lebih mulia sifatnya. Maka berdoalah kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita sambut Ramadan. Jadi datang Ramadan, kita mempersiapkan apa? Dengan ucapan-ucapan tahniah, ucapan kesyukuran, ucapan dengan penuh harapan. Doakanlah sampai pada sini dan sebagainya. Kalau orang Arab, minta maaf saya kata, kalau budaya Arab ni, datang Ramadan, mereka akan berterawih di rumah dalam keluarga. Semua dia punya perabot ni tolak tepi dah. Kenapa dia nak berkumpul anak beranak? Agak-agak kalau tahun lepas, macam tu lah kita ke tak? Macam tu lah kita tahun lepas, kita berterawih tak pernah. Ini ujian. Sebenarnya tahun lepas nikmat pada kita. Walaupun kita tidak dapat berhimpun secara bermasyarakat, rupanya kita dapat berada dalam satu keluarga. Dan saya sendiri, saya katakan, saya bersyukur tahun lepas. Apa kesyukuran saya? Sepanjang saya berduduk hidup, orang kata, itulah tahun pertama 29 hari, 27 hari saya rasa paling tinggi lah. Saya dapat berterawih, berbuka dengan isteri dan anak-anak saya. Tahun ni kalau dibuka perluasan ni tadi, jawabnya apa? Kita berterawihlah dengan masyarakat, dengan jamaah dan sebagainya. Nikmat tu sekali je tuan-tuan. Kalau tak rebut tahun lepas, tahun ni suasananya berbeza. Tapi tahun lepas berimamkan dengan imam yang ni, ya tak? Imam interim. Imam interim, asyik-asyik surah yang sama aja. Tak apalah, itu takdir tuan-tuan kepada kita. Jadi datang Ramadan yang ini, kita persiapkan diri kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh harapan. Kita berada di bulan Rajab dan Syaban. Dalam konteks Ramadan kepada kita hari ini, apa dia? Mungkin kita ada hutang-hutang kita yang belum terbayar dalam tahun yang lepas. Namanya puasa. Jadi di saat inilah orang kata kepada kita, ibu, anak, remaja, orang lelaki, orang perempuan, mungkin tahun lepas kita ada keuzuran yang tidak dapat puasa. Selain dengan puasa yang sunat, dia menjadi kefarduan kepada kita. Apa dia? Mengqada puasa-puasa kita yang kita tinggalkan. Kegagalan kita mengqada pada puasa yang lepas sehingga Ramadan akan datang nanti, nak beritahu kita takut tuan-tuan, akaun tunggakan hutang kita dengan Allah bertambah. Bertambah tuan-tuan, jangan kata tak bertambah akaun kita. Kalau kita tidak mengqada kerana keuzuran,
puasa kita yang mungkin kita boleh qada, boleh tunaikan selepas kita sihat kerana keuzuran. Selepas kita sihat, kita kena qada. Bila? Sebelum datangnya Ramadan. Kalau ditakdirkan tahun ini, tahun lepas kita Ramadan ada terhutang 1 hari, sampai Ramadan nanti tak diqada 1 hari tadi, maka lepas Ramadan tak boleh qada tuan-tuan. Dalam Ramadan tak boleh niat 2 kali tuan-tuan. Sahaja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan tunai dan qada tahun lepas sehari. Boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Ramadan yang kita puasa niat hari tu untuk hari yang 1 hari saja, tak boleh nak dijamak-jamakkan. Tak boleh jamak tuan-tuan, tak boleh jamak tunai dengan qada dalam 1 hari yang sama. Maka kita tak boleh nak qada dalam bulan Ramadan tersebut. Datang Syawal nanti, masuk 2 Syawal, maka hutang kita puasa yang lepas sehari telah bertambah dengan 1 fidyah kerana gagal mengqada dalam tahun semasa. Jadi ini bulan pada persiapan kita Kak Ajar, tengoklah anak kita, diri kita ada tak hutang-hutang yang tertunggak pada Ramadan yang lepas yang belum kita tunaikan. Jangan lupa kadang-kadang kita bermuhasabah di saat-saat kita seperti ini. Ya Allah, bukan sekadar hutang aku dengan manusia, bukan sekadar hutang aku dengan ibu dan ayah, rupanya hutang aku dengan Allah pun tak selesai. Ramai tuan-tuan, bila kita bermuhasabah, hutang kita dengan Allah tak selesai. Selesaikanlah hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana lautan rahmat keampunan terbuka untuk kita selama mana kita terniat dan kita melaksanakan apa yang kita terhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, ini persiapannya. Baki-baki yang ada ini gunakanlah untuk kita mengqada puasa-puasa. Dah habis qada, buatlah yang sunat. Beza puasa sunat dengan puasa qada. Puasa qada pelaksanaannya seperti mana puasa fardu, kena diniatkan pada malam hari tersebut. Tetapi puasa sunat, andainya datang Rejab, Syakban, hari Senin, hari Khamis, hari 13, 14, 15 yang dipanggil hari putih, kita tak terniat pun malam ni nak menunaikan puasa sunat. Tapi sadar-sadar lepas orang kata subuh ataupun tak ada apa, kita pun terfikir, aku ni belum sarapan, belum minum, belum apa, tengok duit pun tak ada, makan pun tak ada, alang-alang selesa rasa nak puasa lah. Terniat puasa pada pukul 10 pagi, boleh tak dia meneruskan puasa sunatnya? Boleh. Tapi teringat nak puasa pukul 10 pagi, alang-alang dapat peluang aku nak qada puasa aku tahun lepas, boleh tak? Tak boleh. Artinya puasa qada kena diniatkan qadanya pada malam seperti mana berpuasa di bulan Ramadan. Dan sebelum terbit fajar, tanamkan niat kita berpuasa kerana qada. Ini saya rasa dalam konteks tadi. Dan datang Ramadan, apa persiapan kita? Sudah pastilah persiapan kita bermurajaah, membuka balik perbincangan fiqh, mencari apa semua. Dan saya pasti perbincangan fiqh tentang Ramadan amat luas. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam suasana kita hari ini, kita telah pun berhadapan, kita pun telah mendapat nikmat vaksin. Dalam cerita vaksin COVID-19 ini yang Pfizer yang kita telah terima sekarang ini, insya-Allah manalah tahu giliran kita nanti bulan Ramadan. Ya tak? Giliran kita ambil suntikan bulan Ramadan, batal tak puasa kita? Dah kita pun dah bermuzakarah dalam jawatan kuasa fatwa, iaitu apa-apa suntikan yang diterima, sama ada vaksin, injection ataupun derma darah, cabut gigi, masukkan aimo dalam mata yang bukan rongga mulut, dia tidak membatalkan puasa kita. Nak ceritanya dalam konteks persiapan Ramadan ialah kita memperluaskan bacaan kita, persiapan kita, ilmu pengetahuan kita dalam konteks fiqh, bukan sekadar kita melihat kepada syarat, rukun dan wajib,
malah kita kena tengok apakah yang boleh merosakkan dan mencacatkan ramalan kita. Ibarat kalau kita membelajar sembahyang, bukan sekadar kita ambil rukun wajib sahaja. Kita kena tahu apakah perkara yang membatalkan sembahyang kita, apakah perkara yang mencacatkan sembahyang kita, apakah perkara yang merosakkan sembahyang kita. Begitu juga puasa. Apa dia? Ada perkara yang mana? Tidak lain dan tidak bukan melalui pembacaan. Ustaz-ustaz yang ada sudah pasti dalam 1-2 siri Ramadan, persiapan-persiapan kuliah maghrib dan sebagainya, maka bukalah perbincangan fiqh dalam konteks Ramadan. Sama ada berdasarkan hukum yang lama, iaitu prinsip-prinsip asas Ramadan, dan bila sebut puasa, dia akan pergi kepada isu-isu yang contemporary, isu-isu semasa. Macam-macam dari sudut perubatan, macam mana boleh tak ini, boleh tak begitu, boleh tak begini, maka sudah pastilah perbincangan dalam bentuk fiqh, bermurajaah dan sebagainya. Semoga datangnya Ramadan kita melaksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, dan yang ketiga ialah dengan penuh sifat ilmu dan pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikut sahaja. Keempat, apabila datang Ramadan kepada kita, sudah pastilah antara peranan Ramadan, dia memperkuatkan institusi masyarakat dan jamaah. Tuan-tuan, bukan sekadar saya kata kita mengisi ruang-ruang masjid dan surau ini pada malam pertama Ramadan saja. Kalau kita bimbang dalam masyarakat kita pada malam pertama Ramadan, kita bimbang, itulah semangatnya. Kalau kita dah isi dengan di awal Rejab, di awal Syakban sampai Ramadan, saya yakin insya-Allah di penghujung Ramadan yang dijanjikan dengan penuh lipat ganda ganjaran malam Lailatul Qadar namanya, sudah pasti kitalah akan menjadi jamaah yang setia bersama imamnya. Hari ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita, kerana beribadat sekadar adat-adat, ikut ramai orang. Orang tak ada, dia pun tak ada. Sepatutnya di penghujung itulah kemuncaknya. Saya nak bandingkan, kenapa saya kata di hujung itulah kemuncaknya. Cuba kita tengok bola, tuan-tuan. Pusingan pertama main kumpulan, ramai tak penonton, tuan-tuan? Biasa-biasa ke tak? Akhirnya kumpulan yang kita sokong tu menang, pergi ke pusingan kedua. Agak-agak kita macam lagi jauh pun kita pergi. Kumpulan yang kita sokong masuk pula suku akhir, macam pergi juga. Kumpulan yang kita sokong pergi separuh akhir, kita cari juga. Kumpulan kita yang kita sokong tadi, tim kita yang kita sokong masuk akhir. Ketika masuk akhir, aku tak nak tengok lah. Ada tak agak-agak, tuan-tuan? Tak ada. Silap-silap kumpulan kita atau tim kita yang masuk final tadi, kalau andainya pertandingan tu berlaku di Indonesia, kita cari tiket sampai ke Indonesia, sampai ke Dubai, sampai ke mana, tuan-tuan? Sampai ke England, sampai ke mana? Kita cari tiket. Kenapa? Tim yang kita pilih itu masuk sampai ke perlawanan akhir. Jadi kalau kita dengan Ramadan, jawabnya apa? Allah dah bagi peluang kita sampai 10 akhir Ramadan. Kemuncak pada Ramadan itu ialah Lailatul Qadar. Jadi rupanya kita ni, yang ujung tu kita tolak. Perlawanan akhirnya kita abaikan. Sedangkan kita ada nikmat dan peluang untuk mengecapi akhir-akhir Ramadan. Jadi bagaimana kita nak mengubah persepsi ni tadi? Inilah saya katakan tadi, kita perlu mempunyai penguasaan tuan-tuan. InsyaAllah itu yang saya katakan, tidak lain dan tidak bukan. Kita berdoa, kita akan menghadapi Ramadan, melalui Ramadan dengan norma baru pada tahun ini. Masih lagi dengan norma baru, insyaAllah. Tetapi norma baru tidak memutuskan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doalah kepada Allah. Kenapa? Antara doa-doa yang mustajab, kata Nabi, ialah doa-doa orang yang berpuasa, doa-doa orang yang bermusafir, doa-doa orang yang dizalimi. Kita tidak dizalimi, tak boleh bermusafir. Yang ada pada kita hari ini ialah doa orang yang berpuasa. Itulah doa-doa yang didengar oleh Allah dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doalah apa yang kita hendak. Doalah untuk kesejahteraan, keamanan negeri dan negara kita. Doakanlah untuk kebaikan diri dan keluarga kita.
Doakanlah kita dijauh daripada musibah COVID-19 yang sedang melanda ini, tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatan kata Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang Allah uji pada kita. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, aku akan menguji kamu minal khawf, dengan ketakutan, takut kita tuan-tuan, wal ju' dengan kelaparan, dah takut kena berhenti kerja pula, tak ada gaji pula dengan kelaparan, kurang barang makanan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, was samarat, Allah takdir pula kita berada dalam musim kemarau, banjir, tanaman rosak dan sebagainya. Tapi itu adalah ujian Allah. Apakah senjata yang ampuh untuk menghadapi segala ketentuan ujian Allah yang menguji seketika kepada kita? Kata Allah, wa basyiris sabirin, khabarkanlah, berita gembira kepada mereka yang sabar menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tuan-tuan. Kita menyambut Rajab, kita menyambut Syaban, dan kita berdoa kita disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum